KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jamil musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan li tullab wal muallimin wa syukran aidan li idaatil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij sukses SPM 2022. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan amin ya rabbal alamin. Wa qabla an nabda hayya nanduru ila syakhsiyah duyufuna al-yawm. Jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Alhamdulillah, ma'ana fi studio Ustaz Muhammad Firdaus Mazani min SME Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Ceras Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kaifal Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Syukran ya Ustaz. Wa mal mawdu' alladhi sanadrusu al-yawm ya Ustaz? في هذا اليوم سنراجع المقررات للصف الرابع والخامس لمدى اللغة العربية المعاصرة. Okey, baiklah kepada para penonton sekalian, hari ini Ustaz nak mengajar kepada kita kertas satu untuk Al-Lughatul Arabiyyah Al-Mu'asirah. Dah bersedia ke belum? Okey, kalau dah bersedia, jom kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal Ustaz. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi calon-calon SPM 2022, insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan teknik menjawab kertas satu Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah, dan kita akan melihat apakah format yang akan diuji nanti. Jadi kita lihat Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah SPM kertas satu. Okey, format kertas satu jenis instrumen adalah bertulis, kerana sebelum ini calon telah pun menjawab kertas dua untuk ujian lisan, dan tempoh masa untuk kertas ini adalah 2 jam 15 minit. Okey, kita lihat juga di dalam kertas satu kita ada 3 pecahan. Kita ada 3 bahagian. Bahagian A 20 markah, bahagian B 30 markah dan bahagian C 50 markah. Di mana bahagian A kita akan diuji dengan 3 perkara, ya, nahu, soraf dan juga kosakata. Dia ada 4 anak soalan. Jadi dalam 4 anak soalan ni akan ada bahagian nahu dia, akan ada bahagian soraf, akan ada bahagian mufradat kosakata. Okey, kemudian bahagian kedua, bahagian B 30 markah. Okey, bahagian ni apa dia? Bahagian B ni adalah soalan kefahaman, okey, mutalaah. Okey, dan dia mempunyai 3 soalan. Okey, soalan pertama dan soalan yang kedua dia adalah soalan kefahaman. Maksudnya diberikan petikan ataupun diberikan gambar rajah dan dia akan uji kita dengan beberapa soalan. Okey, manakala soalan yang ketiga adalah soalan membina ayat. Kita akan tengok secara detail nanti selepas inilah. Okey, kemudian bahagian C, ni bahagian yang paling banyak sekali markah dia, iaitu 50 markah. Okey, subjektif respons terbuka. Apakah itu? Dia adalah soalan esei, soalan insya'. Kita ada 2 insya', calon perlu jawab 2 insya', insya' pertama, insya' yang kedua. Okey, insya' yang pertama karangan berpandu. Okey, dia sebanyak 20 markah. Okey, dan karangan yang kedua dia lebih panjang dan lebih banyak markah dia, iaitu 30 markah, karangan pilihan. Dia bagi kat kita 4 tajuk dan kita kena pilih satu sahaja. Okey, so merangkumi semua 20 markah campur 30 campur 50, 100 markah untuk kertas satu sebelum dia akan dicampurkan dengan kertas dua ujian lisan. Al-Anmat Al-Lughawiyah. Al-Anmat Al-Lughawiyah ni apa dia yang perlu kita fokuskan, calon-calon? Satu, kita perlu kuasai nahu dan soraf. Jadi kita ada tajuk nahu soraf tingkatan 4 dan tingkatan 5, mungkin dalam ada 18 campur 19. Kita kena kuasai betul-betul nahu dan juga soraf. Kemudian adalah takbir kitabi.
Okey, calon perlu kuasai takbir kitabi. Maksudnya bagaimana nak menulis karangan ataupun insya' dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah al-mutala'ah, maksudnya calon perlu faham petikan yang diberikan dan calon boleh menjawab soalan berdasarkan petikan yang diberikan. Okey, jadi 3 perkara saja. Kelas sebelum ni kita ada at-takbir asy-syafawi. Tetapi untuk ujian bertulis tak ada dah at-takbir asy-syafawi. Itu untuk ujian lisan. Okey, yang ini 3 perkara saja calon perlu beri perhatian. Okey, baiklah. Okey, ini adalah tajuk Nahu dan Saraf tingkatan 4. Okey, saya tak bacakanlah daripada atas al-mushtaqat sampai naat sampai ataf kat bawah tu. Cumanya nak cakap antara Nahu dan Saraf, Nahu paling banyak. Saraf ada 3 sahaja tajuk dia. Mushtaqat, fi'il rubai mazid, masdar al-fi'li as-sulasi al-mazid dan juga al-masdar lil fi'li rubai. Walaupun dia sedikit tetapi setiap satu tu agak banyak juga, agak complicated juga. Okey, jadi selebih daripada itu semua adalah berkaitan dengan Nahu sahaja. Okey, dan kalau kita lihat pula tajuk Nahu dan Saraf tingkatan 5, daripada atas itu adalah badal sampai bawah ada uslubul madah wazam. Semua ini adalah tajuk Nahu. Jadi calon-calon kita sebelum nak berperang tu nanti, jadi dia perlu buat checklist sebenarnya. Okey, tajuk ni dah settle ke belum? So dia kena tick. Jadi sebelum selagi tak betik tu, dia tak settle lagi, kena perlu lakukan sesuatu, jumpa cikgu, kena faham betul-betul lah. Okey. Okey, apakah yang murid perlu kuasai dalam tajuk Nahu? Okey, yang banyak-banyak yang saya listkan tadi tu. Okey, pertama sekali adalah takrif. Okey, definisi dan juga konsep. Contoh, kalau saya kata tajuknya adalah badal. Tajuk badal. Calon perlu tahu apakah maksud badal? Apakah konsep? Bagaimanakah penggunaan badal? Dia kena faham dulu apakah signifikan badal di dalam satu-satu ayat. Okey, bila dia dah faham konsep, nombor 2, calon perlu tahu apakah jenis-jenis badal. Kita ada 3 jenis badal. Kemudian dah settle dan boleh bezakan antara ketiga-tiga jenis badal ni. Yang ketiga, calon perlu tahu bagaimana nak membina ayat berdasarkan perkataan badal itu tadi. Jadi saya bagikan satu perkataan badal, okey, bubuh dalam satu ayat. Jadi calon perlu tahu. Bukan badal sahaja, semua tajuk-tajuk Nahu dan juga tajuk Saraf. Okey, dan yang keempat adalah i'rab. I'rab ni bermakna apabila diberikan perkataan dan digariskan, okey, jadi calon tahu apakah i'rab bagi perkataan tersebut. Okey, daripada sudut mauqi' dia, calon tahu. Yang kedua daripada sudut hukum dia, dan yang ketiga daripada sudut hukum alamat dia. Okey, dan dia punya format ataupun bentuk soalan yang dia akan uji tu macam-macam, pelbagai. Okey, jadi takrif, anwa', amsilah, i'rab. Jadi banyak-banyak list tajuk Nahu Saraf yang saya nyatakan tadi, calon perlu tahu keempat-empat perkara ini untuk setiap tajuk. Pergi daripada ataf, pergi pula badal, pergi pula kepada taukid, pergi kepada ataf, masuk pula tajuk-tajuk mafail, go through takrif, anwa', amsilah, i'rab, settle. Okey, sebelum kita nak pergi nanti. Okey. Kemudian kita lihat pula apakah yang murid perlu kuasai dalam tajuk Saraf. Okey, saya kata tadi Saraf tak banyak, sedikit. Walaupun sedikit tetapi dia complicated sikit konten dia. Okey, mushtaqat wa anwa'uha wa auzanuha wa siyaghatuha. Okey, dalam mushtaqat ni calon perlu tahu apakah maksud mushtaqat. Okey, kedua, anwa' mushtaqat. Anwa' mushtaqat. Mushtaqat ni satu bab besar, bawah dia ada banyak. Ada isim fa'il, ada isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat dan sebagainya. Jadi calon perlu tahu kesemua jenis mushtaqat yang ada bagi perkataan tersebut. Okey, yang kemudian apabila calon dah tahu jenis-jenis mushtaqat, calon perlu tahu wazan dia. Okey, kalau saya kata perkataan miknasatun, apakah wazan miknasatun? Mif'alatun. Okey, saya yakin semua calon pun dah bersedia daripada sudut wazan-wazan mushtaqat. Okey, dan yang keempat adalah siyarah. Bagaimana kita nak membentuk mushtaqat tersebut? Okey, diberikan contoh kat kita perkataan sajadah. Okey, sajadah ni maksudnya sujud. Okey, jadi apakah isim makan? Isim makan kepada sajadah. Jadi pelajar perlu tahu. Okey, untuk isim makan dia ada 2 wazan sahaja. Pertama maf'al, kedua maf'il. Okey, jadi dia tahulah. Okey, sajadah nak membentuk, okey, kena letakkan mim di hadapan, second last baris bawah, so dia jadi masjid. Jadi bukan isim makan sahaja, semua jenis mushtaqat. Jadi calon perlu tahu. Okey, yang kedua adalah masdar. Masdar sangat penting dan masdar sangat banyak. Ada masdar 3 huruf, ada masdar 4
4 huruf, ada masdar mujarrad, ada masdar mazid. Okey, jadi calon perlu tahu membezakan kesemua aksam jenis-jenis masdar tadi. Okey, kemudian calon juga apabila dia dah tahu bahagian ini, okey, ini adalah sulasi mujarrad, ini adalah sulasi mazid, ini adalah rubai mujarrad, ini adalah rubai mazid, calon perlu tahu wazan setiap masdar tersebut. Macam tadi juga, macam mushtaqat juga. Jadi contoh, kalau saya kata masdar, contoh masdar saya kata istikhdam. Jadi calon perlu tahu apakah wazan untuk istikhdam. Ada cara dia, ada teknik dia. Daripada istikhdam dia jadi istif'al. Jadi calon memang perlu tahu, dah perlu bersiap sedia dengan jenis-jenis masdar yang ada, boleh bezakan antara kesemua masdar yang ada dan mampu menyatakan wazan-wazan bagi segala masdar-masdar yang ada. Dan wasiyaratuha, siyarah ni maksudnya cara nak membentuk masdar, sebab berbeza-beza. Kalau kita kata fi'il sulasi mujarrad, fi'il sulasi mujarrad dia tak ada tips, dia tak ada kaedah untuk membentuk masdar. Jadi calon perlu hafal. Okey, calon perlu ingat sendiri. Okey, yang kedua, kalau kita kata fi'il sulasi mazid, dia ada kaedah dia, ada cara dia. Okey, kalau kita kata af'ala jadi if'al, fa'ala jadi taf'il. Okey, kalau kita kata ifta'ala jadi ifti'al, infa'ala infi'al. Berbeza pula bila kita kata tafa'ala tafa'ul, tafa'ala tafa'ul dan juga istaf'ala istif'al. Berbeza. Pergi pula kepada masdar jenis yang lain, iaitu masdar rubai mujarrad pun ada cara dia tersendiri. Dan juga untuk masdar bagi rubai mazid pun ada cara yang tersendiri. Jadi kesimpulan dia, calon perlu menguasai mushtaqat dan juga masdar, kemudian jenis-jenis dia, wazan-wazan dia dan bagaimana nak membentuk mushtaqat ataupun masdar tersebut. Okey, baik Ustaz. Selepas ini kita nak tengok apakah bentuk-bentuk soalan yang bakal keluar untuk Lughatul Arabiyyah Mu'asirah untuk kertas 1. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Ibku ma'ana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 pecutan pada hari ini dalam mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah Mu'asirah kertas 1. Baik Ustaz, kita nak belajar daripada Ustaz bagaimanakah tips untuk menjawab, terutamanya kita nak pergi kepada bahagian A dulu Ustaz. Tafadhal. Baik, terima kasih Dai. Okey, baiklah calon-calon sekalian, kita akan mulakan dahulu dengan bentuk soalan yang boleh keluar dalam bahagian A ataupun kisim alif. Okey, baik. Okey, dia untuk bahagian A ni, dia adalah satu soalan satu markah. Betul satu markah, dan kalau salah kosong markah, dia tak ada tolak setengah markah. Okey, jadi sama ada satu ataupun kosong. Bentuk ataupun pattern soalan macam-macam boleh keluar, dia akan tanya. Okey, yang pertama adalah soalan istakhrij. Okey, kata kunci dia adalah istakhrij, iaitu keluarkan. Jadi calon perlu faham. Okey, istakhrij al-mushtaqat. Okey, calon perlu kenal pasti di dalam ayat yang diberikan apakah mushtaqat tu bawa keluar. Sebab kadang-kadang calon dia confuse. Soalan kata istakhrij al-mushtaqat, calon pergi letak jenis siap-siap. Tak. Soalan dia minta istakhrij al-mushtaqat. Perkataan mushtaqat tu bawa keluar, okey? Minal jumalil atiyah ma'a zikri anwa'iha. Jadi di sini soalan dia ada dua arahan. Pertama, bawa keluar apakah mushtaqat, dan yang kedua, sebutkan sekali jenis dia. Tapi kadang-kadang satu saja, istakhrij al-mushtaqat faqat. Okey, kadang dia minta dua, okey, satu ataupun dua. Jadi calon perlu faham kehendak soalan. Okey, baik. Selain daripada istakhrij, dia juga boleh tanya kita menggunakan perkataan ayin. Tentukan istakhrij ataupun ayin ataupun bayin pun boleh juga. Okey, jadi contoh di sini nombor 1, al-fitnatu ashaddu minal qatl. Okey, jadi di dalam ayat ni, okey, mana mushtaqat dia? Okey, mushtaqat dia adalah pada perkataan asyad. Bawa keluar asyad, tulis. Selalunya dia bagi kotak dekat kita. Okey, asyad, dan apakah jenis dia? Adalah isim tafdil. Jadi calon kena tahu jenis-jenis mushtaqat yang ada semualah. Okey, ini adalah bentuk yang pertama, iaitu istakhrij ataupun ayin.
Okey, yang kedua, dia juga boleh tanya mayyiz, bandingkan. Pun ada juga calon yang tak tahu mayyiz ni apa. Okey, contoh soalan di sini adalah mayyiz al-fi'l ar-rubai al-mujarrad min al-fi'li ar-rubai al-mazid. Senang saja. Ada perkataan yang digariskan. Okey, jadi kita perlu nyatakan sama dia adalah fi'il rubai mujarrad ataupun fi'il rubai mazid. Jadi ini saja. Okey. Sama ada kita tulis ayat ini ataupun al-fi' ar-rubai al-mazid. Itu sahaja, senang saja. Ataupun kalau soalan lain dia kata mayyiz al-fi'l al-lazim min al-fi'l al-muta'addi. Jadi kita tulis dekat jawapan fi'il lazim ke fi'il muta'addi. Macam tu saja. Okey, jadi kita tengok contoh ayat dia, yudahriju al-la'ibu al-kurrata 'ala al-fina. Okey, pemain itu dia menggolekkan bola di atas padang. Okey, jadi perkataan telah digariskan pada perkataan yudahriju. Jadi dia adalah rubai mujarrad ke rubai mazid. Itu sahaja. Jawapan yang perlu kita tulis. Jadi di sini jawapan dia adalah al-fi'lu ar-rubai al-mujarrad. Okey, senang saja. Okey, bentuk yang seterusnya untuk section A, bahagian A, sahih al-akhta' fil jumalil atiyah pun boleh keluar juga. Okey, dia bagi kat kita ayat yang salah. Okey, ada perkataan yang salah. Okey, kalau macam di sini dia tak gariskan perkataan yang salah. Jadi kena tahu-tahu sendiri. Okey, kalau dia baik dia tanya kita, digariskan. Okey, perkataan ni salah, tolong betulkan. Okey, tapi kalau saya bagi kat sini dia tak bagi tahu kita perkataan yang salah. Tahu-tahu sendiri dan tolong betulkan. Rasabu allazina yaksaluna fid dars. Okey, jadi ijabah kalau kita tengok rasabah. Jadi kesalahannya di mana? Kesalahannya di sini. Sebab apa? Sebab ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, jumlah bermula dengan fi'il, fa'il pelaku dia banyak macam mana sekalipun, fi'il dia memadai dalam keadaan tunggal saja, mufrad, iaitu rasabah. Ada calon dia nak jawab penuh. Maksudnya dia dah betulkan dan dia nak salin balik, tak ada masalah pun okey juga. Okey, jadi kita tulis rasaba allazina yaksaluna fid dars pun okey, ataupun hanya nak tulis perkataan yang salah pun okey juga. Okey, baik. Seterusnya adalah hawil al-af'al al-atiyah ila masadiriha. Okey, ini pun adalah satu bentuk soalan yang famous juga saya. Tukarkan. Okey, fi'il berikut kepada masdar. Ini memang nak tak nak memang kena kuasai tajuk masdar betul-betul. Okey, tukarkan fi'il kepada masdar. Jadi dia bagi kat kita fi'il. Dia bagi kita fi'il iaitu yutarjimuna, maksud dia menterjemahkan. Okey, jadi calon kena tahu sendiri. Bagaimana pertama calon kena tahu apakah jenis dia. Dia ada kat mana? Okey, dia ada pada fi'il sulasi mujarrad ke, sulasi mazid ke, rubai mujarrad ke, rubai mazid. Jadi calon kena tahu dah dia ada pada kategori yang mana dan bagaimana cara nak membentuk ataupun cara nak tukar kepada masdar. Okey, jadi yutarjimun, jawapan dia adalah tarjamah. Penterjemahan. Okey, kadang-kadang ya calon, soalan pun dia boleh tanya kita, hawil al-masadir al-atiyah ila af'aliha. Switch. Dia terbalik pula. Dia kata, dia bagi kat kita masdar, dia bagi kat kita tarjamah. Okey, kemudian dia suruh kita tukar pula apakah fi'il dia. Pun boleh berlaku juga. Jadi calon perlu bersedia daripada fi'il pergi ke masdar, masdar pergi kepada fi'il. Okey, kemudian hat waznan munasiban lil kalimat al-atiyah. Datangkan wazan yang bersesuaian bagi perkataan-perkataan berikut. Selain daripada hat waznan, datangkan wazan, dia juga boleh guna perkataan zin, zainun. Okey, zin, wazankan, ataupun hat waznan, datangkan wazan. Okey, jadi kita tengok contoh di sini adalah al-mafatih. Al-mafatih adalah isim alat ya. Jadi apakah wazan untuk al-mafatih? Okey, jadi jawapan dia di sini adalah al-mafail. Jadi saya percaya cikgu-cikgu di sekolah pun dah mengajar teknik cara macam mana nak datangkan wazan yang bersesuaian. Kalau macam saya, okey, kita tengok pada perkataan tersebut al-mafatih. Okey, al-mafatih ni adalah jamak kepada miftah, maksud dia kunci-kunci. Kita perlu tentukan 3 huruf dasar ataupun 3 huruf asas dalam perkataan ini. Jadi di sini kita tahu kita ada fa 1, okey, kemudian ta 2, tak keluar, ta 2, ha 3. Ini adalah 3 huruf asas dia. Jadi apa kita perlu lakukan? Fa ta ha ni kita gantikan dengan fa di hadapan, fa di hadapan. Okey, ta kedua tu jadi ain, ha ketiga tu jadi lam. Yang lain tu alif, lam, kemudian mim, alif dengan ya, copy back, turun balik ke bawah. So dia akan jadi letak balik alif kat sini, letak lam dekat sini, letak mim kat sini, letak alif dekat sini, ya dekat sini. Okey, tadi yang huruf kita gantikan yang ini saja. Okey. Jadi akhirnya kita akan dapat cantumkan balik, kita akan dapat al-mafa'il.
Macam tu. Apa sahaja perkataan diberikan, calon cari mana 3 huruf asas. Mesti ada. Tukar kepada yang pertama kepada fa, kedua kepada ain, ketiga kepada lam. Yang lain turun bawah, susun balik. Dan kita akan dapat wazan. Senang sangat kalau keluar soalan wazan begini. Okey, baik. Kemudian, letakkan adawat an-nafi al-munasibah fil faraghat. Selalunya dia dah bagi orang kata pilihan jawapan banyak-banyak. Letakkan adawat nafi ada banyak. Ada la, ada lam, ada lan, ada laisa dan sebagainya. Okey, jadi kita tengok contoh soalan tempat kosong tatbukh al-um al-wajabat munzu sabah. Kalau soalan ni kan, sebenarnya calon kena fikir. Calon kena fikir apa yang bersesuaian mengikut konteks ayat. Masak, emak, wajabat adalah masakan ataupun makanan. Munzu, sejak, since, asabah daripada pagi. Pelajar kena fikir apa yang sesuai. Jadi di sini jawapan dia adalah lama. Okey, lama ni maksudnya apa? Belum lagi. Maksudnya mak tak masak apa-apa pun lagi daripada pagi. Okey, jadi calon perlu ulang kajilah adawat nafi dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah ikhtar al-ijabah as-sahihah bima baina qausain. Dia pun bagi pilihan jawapan juga. Okey, calon kena letak yang betul, yang tepat. Raja'a al-laibun ba'dal mubarah. Okey, para pemain pulang daripada perlawanan dalam keadaan apa? Pertama, kedua, ketiga. So di sini kita tahu dalam kotak ni dia adalah hal mansub. Hal mansub bil fathah, hal mansub bil ya. Okey, dan juga dan mungkin ada juga hal mansub bil lain. Jadi di sini clue dia adalah al-laibun ni dia adalah 3L. Dia adalah ramai lelaki. Okey, jadi masrurun salah sebab dia bukan mansub. Okey, masruran pun salah sebab apa? Sebab dia untuk mufrad, sedangkan kita 3L. Jadi dia jawapan dia masrurin yang kedua. Jadi calon dapat macam ni, pergi setiap satu jawapan yang ada, try and error. Tengok jawapan pertama sesuai tak? Tak, pangkah. Tengok kedua, tak sesuai, pangkah, sampai dapat betul-betul jawapan yang tepat. Kena justify kenapa salah dan kenapa dia betul. Okey, baik. Kemudian kita tengok pula apa lagi soalan yang boleh keluar adalah ishtaq min madah ba dal hamzah summa imla'ha fil faraghatil atiyah. Calon. Okey, ini adalah pada pendapat saya lah, ramai calon yang macam takut soalan macam ni sebab dia bergantung kepada kosakata kita. Daripada perkataan bada'a ni, okey, kita tengok jap soalan. Okey, al-talib ayyuraji'a ad-durus munzu apa dia? As-sana. Wajib ke atas pelajar untuk mengulang kaji pelajaran sejak ... sana. Jadi kita perlu isi dalam kotak ini berdasarkan kata dasar badal hamzah. Nak jadikan dia isim fa'il ke, isim maf'ul ke, zaman ke, makan ke, masdar ke, alat ke, apa. Jadi calon kena fikir bersesuaian. Okey, jadi kalau di sini al-talib ayyuraja durus munzu bidayatis sanah. Okey, bidayati dia daripada bada'a. Jadi kalau soalan begini keluar, okey, jadi calon apa perlu calon buat? Conteng sikit dekat tepi tu. Okey, mushtaqat. Apa yang ada dalam mushtaqat? Ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim zaman, isim makan, isim alat, bla 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 bla. Kemudian, apakah wazan-wazan ataupun bentuk-bentuk yang ada bagi setiap mushtaqat tu? Okey, kemudian baca balik soalan, tengok apakah yang dimaksudkan? Adakah masa? Kalau masa, makan. Kalau tempat, kalau masa zaman. Kalau tempat, makan. Kalau berkaitan dengan alat adalah isim alat. Okey, kalau berkaitan dengan pelaku, orang yang melakukan, so dia adalah isim fa'il. Okey, jadi calon memang kena faham kesemua mushtaqat yang ada dan barulah boleh menjawab soalan ini. Itu dia Ustaz, bahagian A baru tu. Baik, kita nak berehat seketika. Para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ala bernama sukses SPM 2022. Baik Ustaz, kita dah cerita dah pasal bahagian A dan sekarang ni bahagian B. Mungkin lebih mencabar ke Ustaz? Tafadhal. Ya. Okey, baik. Terima kasih. Okey, calon kita nak lihat pula bagaimanakah soalan yang boleh diuji untuk bahagian yang kedua, bahagian B ataupun kisim ba. Okey, seperti yang saya katakan tadi, okey, section ataupun bahagian B sebenarnya khusus untuk petikan dan juga bina ayat. Okey, jadi untuk soalan petikan yang pertama, dia akan bagi kita qitaah. Okey, satu qitaah yang panjang. Okey, jadi ini contoh qitaah dia.
Okey, dia ada ini adalah insya penuh dia lah, selalu mungkin dalam 3 sehingga 4 perenggan. Okey. Jadi, pertama sekali bila calon sampai saja dekat bahagian B, nampak saja kita calon nak baca ke tak? Calon baca. Okey, baca sekali imbas, sekali lalu saja daripada atas baca. Dapatkan idea, dapatkan gambaran dia, walaupun faham tak faham tu nombor 2. Okey, jadi baca perenggan pertama dapat. Baca pula perenggan yang kedua. Okey, kemudian yang ketiga baca lagi. Baca betul-betul daripada depan sampai hujung dia, okey, sampai habis dan sehinggalah ke perenggan yang terakhir. Faham tak faham tu tak kisah. Okey, yang penting apabila calon nak menjawab nanti, calon dah dapat sedikit gambaran. Oh, ini tadi ada nampak tadi dekat yang pertama, ada nampak yang kedua, macam tu. Tapi calon tak perlu terlalu lama sangat membaca. Tak perlu dandan tu juga nak memahamkan juga apa maksud petikan ataupun perenggan tu, tak payah. Okey, nanti dia akan drag masa. Okey, jadi baca sahaja sepintas lalu untuk mendapatkan bayangan ataupun gambaran dia. Okey, baik. Jadi contoh soalan, dia ada 4 soalan yang dia akan tanya kita. Okey, contoh, mata tahawwala Ayasofya ila mathaf. Okey, soalan, bilakah, itu kata kunci dia mata, bila tahawwala Ayasofya ila mathaf, bertukar ataupun beralihnya Ayasofya ni kepada sebuah muzium. Okey, jadi dekat sini muqaddimatul ijabah dia adalah pada tahawwala mathaf. Jadi calon perlu buat apa? Calon perlu ambil daripada muqaddimatul ijabah. Okey, kalau calon tak ambil daripada muqaddimatul ijabah, terus letakkan jawapan dan jawapan tu betul, calon tak boleh dapat full mark lah. Okey, jadi ini sangat penting. Okey, tahawwala Ayasofya ila mathaf, kemudian calon cari. Okey, jumpa. Oh, dia ada pada perenggan yang kedua. Qad tahawwala ila mathaf af wa tismiya wa arba wa salasin. Ini jawapan dia. Okey, jadi calon perlu pandai bagaimana nak menggabungkan kata kunci muqaddimatul ijabah tadi dengan jawapan. Kalau ada yang soalan senang, dia terus sambung saja. Okey, dia connectkan saja. Jadi macam inilah, soalan ni mudah saja. Okey, jadi jawapan dia adalah tahawwala Ayasofya ila mathafi am afwatismiya wa arba'a wa salasin. Tetapi kadang-kadang ada soalan tu dia bila dia sebut tu kan, calon cari tak jumpa lah. Kat mana macam tak, itu macam susah sedikit. Jadi perlu juga kepada kefahaman kontekstual. Okey, bagaimana calon memahami teks. Okey, dan juga ada yang sederhana pun ikutlah. Okey, jadi calon kena pandai mencari jawapan di dalam petikan dan dia di sini dia 2 markah. Kalau boleh, saya nak nasihatkan calon biar jawab tu jumpa jawapan. Tolak markah tu itu mungkinlah perkara biasa. Kalau tolak markah sebab ada salah kawaid sedikit, tolak setengah markah. Jangan nombor 1 salah dah kosong, nombor 2 salah pun kosong lagi, nombor 3 dapat 1. Jadi sedikit markah kita. Sebab soalan kefahaman ni adalah soalan yang mana jawapannya dah ada di dalam teks, kita hanya cari saja. Jadi jangan sampai kita salah. Tolak sedikit markah tu tak apalah untuk kita mendapat A. Okey, nanti. Okey, kemudian 1, 2, 3, 4 adalah soalan berdasarkan petikan. Soalan 5 adalah soalan mufradat. Okey, dia pecah lagi kepada 2. 1, soalan seerti, muradif. Kedua adalah soalan mudhaf, soalan berlawanan. Jadi, ini contoh dah. Hat muradifan li kalimah nahtafil. Nahtafil maksud dia adalah kami menyambut. Di sini, calon tak boleh nak cari dekat balik kat petikan apa seerti dengan nahtafil, tak jumpa. Dia memang bergantung 100% kepada vocab ataupun kosakata yang calon itu ada. Jadi kalau sebelum ini calon banyak membaca, calon banyak mengumpulkan perkataan, calon boleh jawab. Okey, tapi kalau calon pun membaca pun jarang-jarang, menghafal pun jarang-jarang juga. Jadi itu kena tawakal lah. Tawakal tu kena lebih. Okey, jadi memang kita kena tahu banyak perkataan seerti, banyak juga perkataan berlawanan. Okey, baiklah. Okey, jawapan dia di sini nahtafil seerti dengan nastakbil. Jadi calon, apabila kita menjawab soalan muradu dan mudhaf, kalau boleh seelok-eloknya kita berikan yang sama kategori dia. Okey, apa kategori tu? Ini adalah fi'il mudhari', bagi juga dalam keadaan fi'il mudhari'. Dia guna dhamir nahnu, nahtafil. Kita guna pun dhamir nahnu juga nastakbilu. Okey, seboleh-bolehnya kita memberikan yang sama kategori dia lah. Kalau dia bagi masdar, kita bagi masdar juga. Dia bagi isim, kita bagi isim, ya. Kalau dia bagi dalam keadaan musanna, kita bagi dalam keadaan musanna juga. Okey, baiklah.
Okey, kemudian ini adalah soalan kefahaman yang kedua. Soalan kefahaman yang kedua calon-calon dia berbeza sedikit dengan yang pertama. Yang pertama dia bagi kita satu petikan penuh, ada soalan-soalan dekat bawah. Okey, kefahaman yang kedua ni tak. Dia bagi gambar rajah soalan, gambar rajah soalan. Jadi gambar rajah tu pelbagai iklan boleh, jadual boleh dan sebagainya. Okey, jadi contoh di sini. Okey, baca. Calon bila diberikan rajah, baca. Bila diberikan iklan, baca, tengok apa yang ada. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, akhilan tanalal ilma illa bisitta sa'unabbika an tafsiliha bibayan zakat wa hirs wa ijtihad wa bulgha wa suba ustaz wa tul zaman. Okey, baca, dapatkan gambaran dia, kemudian kita tengok dia punya soalan. Hat maudu'an munasiban lil baitaini as-sabiqaini. Datangkan tajuk yang bersesuaian untuk kedua-dua bait syair ini tadi. Okey, jadi kita tengok contoh jawapan calon. Calon jawab apa? Maudu'an munasiban lil baitaini as-sabiqaini huwa syurut talabil ilmi. Jadi ini adalah mukadimah ijabah dia dah ambil dah, betul dah kan? Okey, dia kata maudu'an munasiban lil baitain as-sabiqain, dan ini adalah jawapan dia, betul? Huwa syurut talabil ilmi. Okey, jadi kita tengok. Okey, saya merahkan, tak berapa tepat. Okey, ni saya biru, so betul. Jawapan dia betul. Sebab apabila kita baca, kita dapat gambaran. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia merupakan syarat-syarat menuntut ilmu menurut Imam Asy-Syafi'i. Okey, jadi di sini jawapan dia tepat sebab dia kata apa? Syurut talabil ilmi, syarat-syarat menuntut ilmu. Tetapi apabila kita memberikan jawapan, calon perlu consider juga dia punya mukadimatul ijabah. Betul ataupun tak daripada sudut nahu dia, maudu'an munasiban. Jadi di sini kita akan tolak setengah markah. Sebab apa? Sebab apabila kita memulakan ayat jumlah ismiyah, okey, dia kena marfu', maudu'an dah jadi mansub. Munasiban dah jadi mansub. Okey, memang dalam soalan dia guna maudu'an munasiban sebab tempat maudu' munasib ni di dalam ayat dia dalam keadaan nasab. Okey, tetapi apabila kita nak bawa kepada jawapan, kita kena tengok di mana ayat tu bermula. Okey, dia start daripada awal sekali. Jadi dia tak boleh nasab. Okey, jadi tak boleh ada alif kat belakang. Jadi kita tengok apa jawapan yang sepatutnya dia bagi kat kita. Okey, ini yang betul. Al-mawdu' al-munasib lil baitaini as-sabiqaini huwa syurut talabil ilmi. Baru dia dapat 2 markah di sini. Jadi sebenarnya calon, selain daripada calon berjaya memberikan jawapan yang betul, calon juga tahu bagaimana nak memberikan mukadimah ijabah yang betul, bagaimana nak menghubungkan mukadimah ijabah dengan jawapan yang betul. Dan calon juga kena tahu juga nahu apabila kita menulis ayat tu. Kadang-kadang bila kita main copy paste, kita dah tak jaga nahu dia. Okey, kalau dia ada kesalahan tata bahasa, dia akan ditolak markah, ya. Okey, baiklah. Itu adalah soalan untuk soalan kefahaman, okey. Kemudian kita tengok soalan as-su'al as-salis bagi bahagian B, kisim ba as-su'al as-salis kawin mayati. Saya dah cakap tadi, kawin mayati dia ada 2. Okey, yang pertama, bina ayat berdasarkan qawaid lughawiyah, munada ke, istisna ke dan sebagainya. Dan yang kedua, membina ayat berdasarkan frasa yang diberikan. Okey, dia bagi kat kita satu perkataan ataupun 2 perkataan. Okey, bina ayat berdasarkan perkataan tersebut. Okey, dan yang pertama tadi yang berdasarkan qawaid lughawiyah ada 3 soalan. Okey, kemudian yang berdasarkan frasa dia ada 2 soalan. Okey, so kita tengok. Okey, jumlah fi'liyah naib fa'il fiha jamat taksir. Maksud dia apa calon? Kena faham. Dia ndak apa? Jumlah fi'liyah, jumlah yang bermula dengan fi'il. Fi'il duduk kat depan. Kemudian, itu satu. Kedua, naib fa'il dia. Okey. Jadi, bila dia dah sebut naib fa'il kat sini, tahulah kita bahawa jumlah fi'liyah yang dimaksudkan adalah fi'il mabni lil majhul. Okey, yang tidak diketahui. Tak bolehlah guna katabah, tak bolehlah. Daraba, tak bolehlah. Kena majhul. Dimajhulkan. Jadi, kutiba, duriba dan sebagainya. Okey. Jumlah fi'liyah, jumlah bermula dengan fi'il, ada naib fa'il, dan naib fa'il itu mesti jamak taksir. Calon perlu memahami semua arahan daripada awal sehingga habis apa benda yang dendak. Okey, kalau tak nanti kita tak akan dapat markah yang penuh. Okey, jadi kita tengok contoh ataupun cadangan jawapan yang diberikan adalah quti'at al-ashjar. Okey, maksud dia apa? Pokok-pokok itu telah ditebang. Betul ataupun tidak jawapan ini? Betul. Sebab apa? Jumlah fi'liyah dia mulakan dengan quti'at.
Adakah Quti'at ini adalah fa'il? Betul. Quti'at adalah fa'il dan dia adalah fa'il mabni lil majhul dan dia nak naib fa'il. Al-ashjar di sini adalah naib fa'il. Betul. Okey, kemudian naib fa'il dia nak dalam keadaan jamak taksir. Betul tak al-ashjar ini jamak taksir? Betul. Sebab mufrad dia adalah syajarah. Okey, musanna dia adalah syajaratani dan jamak taksir dia adalah al-ashjar. Jadi di sini betul quti'at al-ashjar. Dan apabila kita menjawab soalan kawin mayat ini sebenarnya kita tak perlukan pun nak membubuh baris, tak perlu. Okey, kemudian kawin yang kedua Kawin yang kedua ni adalah berdasarkan frasa yang diberikan. Dia bagi perkataan kat kita. Al-mujtama' al-madani. Maksud dia adalah masyarakat yang bertamadun. Syarikat madani. Okey, jadi bina ayat berdasarkan mujtama' madani ni apa benda? Okey, calon jawab apa? Ana uhibbu al-mujtama' al-madani. Calon sebenarnya sangat-sangat tak digalakkan menjawab begini. Orang kata play safe. Saya sukakan masyarakat madani. Dia tak tahu mujtama' madani dia apa, dia tak tahu. Okey, dia main bubuh saja. Jadi sebenarnya tak digalakkan menjawab jawapan-jawapan yang dikatakan sebagai play safe sebegini. Cuba elakkan. Calon kena berusaha juga memberi jawapan yang lebih sehingga difahami konteks perkataan tersebut. Okey, jadi kita tengok al-mujtama' al-madani lahu ta'sir azim fi taqaddum al-ummah. Ini adalah satu cadangan jawapan dan dia difahami konteks ayat dia. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Kita nak berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 Pecutan pada hari ini dalam mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah Mu'asirah Kertas 1. Baik, kita dah pergi pada bahagian C pula. Boleh ke? Dipersilakan Ustaz. Okay, baik, terima kasih. Baiklah calon-calon sekalian, kita akan pergi kepada bahagian yang paling banyak markah dia dan paling boleh dikatakan ditakutilah oleh calon kita sebab nak membina karangan, nak membina insya' dia bukan satu perkara yang mudah lah. Sebagaimana soalan yang direct, isi-isi tempat kosong, soalan senang ni kita nak membina insya'. Okey, baik. Bahagian C ataupun kisim jim. Okey, dia ada dua. Pertama as-soal ar-rabi', soalan keempat. Kedua as-soal al-khamis, soalan kelima. Dua-dua adalah insya'. Okey, kalau soalan rabi' ni, as-soal ar-rabi', soalan keempat, dia bagi kita gambar rajah. Dia bagi kita, ini dinamakan sebagai karangan berpandu. Okay? Ada panduan dia dan kita buat karangan. Karangan yang kedua, dia tak beri panduan kepada kita. Dia bagi 4 pilihan soalan, kita pilih nak jawab yang mana. Itu adalah soal khamis. Kita pergi dulu kepada as-soal ar-rabi'. Apakah bentuk soalan insya' yang boleh keluar? Ini yang pertama. Tahaddas an hukukil insan fil Islam. Ceritakan tentang hak-hak manusia di dalam Islam. Patah perkataan mesti lebih daripada 60 patah perkataan. Okey, ini nama dia adalah orang kata mind map. Okey, ini adalah mind map. Okey, banyak soalan yang dikeluarkan yang begini. Dia bagi mind map senang sajalah. Okey, 1, 2, 3, 4. Jadi calon perlu menggunakan semua bahan rangsangan yang diberikan dan perlu elaborate juga. Okey, dan dia hanyalah 30 markah sahaja. Dan dinasihatkan supaya calon tidak terlalu lama di sini. Kadang-kadang calon all out pula dekat sini. Sampai pula dekat yang insya' kedua dah penat. Sedangkan markah lagi banyak pada insya' yang kedua. Jadi sebenarnya dia sekadar markahnya itu adalah markah 20 markah sahaja dan patah perkataan adalah 60 sahaja. Jadi calon perlu agakkanlah bila nak membina insya' tu jangan orang kata terlebih masa sangat. Okey, baiklah. Contoh yang kedua, uktub faqrah qasirah musta'inah bil ma'lumat al-atiyah. Ini adalah iklan. Okey, ini adalah al-i'lan. Okey, Maharajan Al-Alam Al-Islami, Festival Dunia Islam, tarikh bila, pukul berapa, daripada pukul berapa sampai pukul berapa, apa aktiviti ataupun program yang ada. Ini adalah satu iklan yang ditampal. Jadi apabila kita nampak saja iklan ini ditampal, okey, apa yang kita faham? Ekspresikan. Ceritakan apa yang anda faham tentang iklan tersebut. Pun boleh keluar, pun famous juga keluar soalan iklan. Pertama tadi mind map, kedua adalah iklan. Okey, ketiga kita tengok ini adalah jadual. Ini adalah jadual. Sayuqam al-ihtifal bil yaumil alami lil lughatil arabiyyah fi yaumil khamis al-ma'lumat kama yali. Okey, akan diadakan satu sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia pada hari Khamis. Berikut adalah maklumat-maklumat
orang kata event dia, okey. Ni yang pertama daripada pukul berapa sampai pukul berapa kat mana. Ni semua jadual lah, ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 event, ada 6 program. Jadi calon perlu memahami jadual program ini dan tuliskan karangan. Saya yakin juga calon pun telah bersedia dengan soalan jadual sebeginilah. Okey, kemudian kita tengok pula apa boleh keluar ta'ammal hazar rasam al-bayani al-anshita li taqwatil ukhuwah fil mujtama'. Ni adalah aktiviti-aktiviti untuk mengeratkan persaudaraan dalam kalangan masyarakat. Ini adalah catapai. Pun takut juga. Dia boleh keluar catapai, dia boleh keluar statistik, dia boleh keluar graf. Jadi kita bimbang juga kalau calon ni tak mampu nak membaca graf dengan betul. Okey, kalau di sini nampak kalau kata paling besar tu dia paling dominan 30. Okey, dan apakah dia solatul jamaah? Yang paling kecil sekali di sini adalah 10% iaitu at-ta'awun, kerjasama. Kalau diberikan statistik, dibagikan kita graf yang macam tu kan, itu apa kita panggil? Statistik Okey, ada paksi X kat bawah, ada paksi Y kat bawah. Takut pula kita calon tak pandai nak membaca statistik. Jadi kalau makin tinggi makin banyak, makin makin rendah tu maksudnya makin sedikit. Jadi calon perlu memahami statistik, graf ataupun catapai dengan betul, kemudian menulis karangan pun boleh keluar soalan macam ni juga. Okey, kemudian ini ada soalan gambar. Okey, yang dirangsang kita adalah dengan gambar. Okey, tapi tajuknya adalah khasais at-talib al-misali. Okey, ciri-ciri pelajar misali ataupun pelajar contoh. Tengoklah. Jadi saya pun takut juga kalau calon ni dia tak pandai menterjemah gambar tu. Ni gambar apa rasanya kan? Okey, dia salam mak bapak dia. So dia taat mak ayah lah. Contoh. Kedua, gambar dia tengah bersujud. Kan? Maksudnya dia beribadah, menjaga hubungan dengan Tuhan. Ketiga, nampak dia tengah study, baca buku. Okey, maksudnya dia rajin mengulang kaji pelajaran. Yang keempat tu mungkin siapa dengan cermin mata tu mungkin tu cikgu dia. So itu mungkin di sekolah menghormati cikgu, membantu cikgu dan sebagainya. Yang paling penting, calon kena pandai menterjemah gambar, memahami gambar, apakah yang dimaksudkan dengan gambar sebelum kita nak muntahkan dia dalam kertas jawapan kita. Okey? Baik. Kemudian kita tengok dia juga boleh keluar uktub bitaqa ila muallimikal mahbub bimunasabati adil muallimin. Okey. Dia suruh kita buat kad. Kad ni macam mungkin surat pendek je lah, kad pendek saja. Bagi dekat cikgu awak, cikgu kesayangan awak pada hari guru. Okey. Ada tahniah dia, ada terima kasih dia, ada doa, kita doakan cikgu kita, apakah harapan kita untuk cikgu kita dan apakah perasaan. Jadi dia perlu mengambil kira kesemua poin yang diberikan dan calon perlu membuat kad bagi kepada cikgu pun boleh keluar juga ya. Okey, kemudian kita tengok lakhis al-faqrah, maksud dia apa? Summarize. Ringkaskan. Dia bagi karangan penuh. Kalau tadi okey, karangan yang bentuk-bentuk tadi dia mesti lebih daripada 60 patah perkataan, tapi kalau keluar talkhis tak boleh lebih lah. Dia kena kurang daripada 60 patah perkataan. Pun saya percaya juga calon pun telah diajar teknik macam mana nak mencari dia punya orang kata poin-poin penting dan apa yang perlu dibuang, okey, supaya talkhis kita tu mesti tak lebih daripada 60 patah perkataan. Okey, lakhis. Okay, lakhis pernah keluar dah sebelum ni, tapi kita tak tahu, tak boleh nak cakap kan, dah keluar tak keluar lagi pun tak boleh juga. Bersedia dengan semua. Okey, seterusnya ada uktub an-syakhsiyah az-zatiyah. Ini adalah menulis biografi. Okey, biodata lah. Okey, maksud dia bagi Syekh Abdul Malik bin Abdul Karim Amarullah Hamka. Okey, lahir pada 1908, wafat 1981, tempat lahir di Sumatera, Indonesia, dan ini adalah sumbangan-sumbangan ilmu beliau. Okey, jadi di sini calon dengan orang kata poin yang diberikan agak terhad. Kita nak buat biografi, jadi calon perlu bagaimana nak mengembangkan daripada poin yang agak simple menjadi 60 patah perkataan pun boleh keluar juga. Okey, yang macam ni tak keluar lagi lah. Okey, baik. Kaifa tujib anis soal rabi. Ini tips dia yang saya nak kongsikan. Okey, saya kongsikan bagaimana saya kongsi kat pelajar saya, murid di sekolah saya, begitu juga saya nak kongsikan kepada calon semua di rumah. Okey, bagaimana tips dia nak jawab soalan yang keempat. Yakunul insya' fi faqra wahidah faqat. Ada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, letak mukadimah, letak je. Semuanya itu di dalam satu perenggan. Tak perlu setiap satu tu ada satu perenggan, tak perlu. Okey. Kemudian yang kedua adalah tustakhdam jami'ul maklumat al-muaddah.
mesti menggunakan semua bahan rangsang yang diberikan. Jangan tinggalkan satu. Dia bagi kat kita 5. Kita guna 4 saja, jangan. Kita gunakan semua. Okey, ketiga, ta'ti kullu nuqtah masyarah. Okey, datangkan setiap satu poin itu berserta syarah. Saya mudah saja. 1 poin, 1 syarah. Kalau kita ada 5 poin, 5 syarah. 5 syarah ni maksudnya huraian, elaboration dia. Okey, dia tak perlu nak elaborate banyak sangat sebagaimana dalam insya' yang kedua nanti. Okey, jadi memadai 1 poin, 1 huraian, 2 poin, 2 huraian dan gunakan semua poin yang ada. Alright, dan kemudian tuktabul muqaddimah wal khatimah bisyakl mujaz. Letaklah sedikit, walaupun sebenarnya muqaddimah dengan khatimah dia tu tak ada markah. Markah kita adalah pada poin dan juga uslub saja, tetapi takkanlah kita nak, orang kata, nak tulis insya' terus je masih isi. Letaklah, bagilah sedikit kata alu-aluan dia. Okey, letak satu ayat pun tak apa. Letak satu ayat mukadimah, kemudian di tengah-tengahnya ada 1 poin dan juga 1 syarah, dan di bawah sekali letak 1 penutup dah. Okey, wa khulasatul kalam apa bla 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 bla. Okey, macam gitu. Selesai untuk as-soal ar-rabi'. Sekarang ni kita nak tengok pula pada as-soal khamis, anwa'ul insya', ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk insya' yang boleh keluar. Munaqasyah perbincangan paling famous. Munaqasyah ni bincangkan pasal awamil. Awamil adalah faktor-faktor, asbab, sebab-sebab, al-asar, kesan-kesan. Okey, kemudian al-fawaid adalah faedah, al-mahasin, kebaikan, al-masawi adalah keburukan. Okey, dan saya rasa pun mungkin banyak calon bersedia dengan al-munaqasyah, tajuk-tajuk yang ada dalam buku teks tu terutamanya lah. Okey, kedua boleh keluar takrir, buat laporan. Okey, ada format dia. Risalah rasmiah, surat rasmi. Risalah ghair rasmiah adalah surat tidak rasmi. Okey, al-khutbah adalah menyampaikan ucapan. Kemudian hiwar ini adalah perbualan kita dengan kawan dan sebagainya lah. Okey, dia suruh kita tuliskan satu hiwar, anda bersama kawan anda bercerita mengenai apa. Jadi kena adalah kita cakap, kawan kita pula cakap, kita balik dan sebagainya. Okey. Kemudian mahdar al-ijtima' tak pernah keluar lagi. Minit mesyuarat pun boleh juga. Anda sebagai setiausaha, okey, tadi ada buat mesyuarat pasal Persatuan Bahasa Arab. Okey, apa yang anda catatkan? Jadi anda tuliskan karangan pun boleh keluar juga, ya. Kemudian asirah az-zatiyah adalah biografi pasal tokoh terutamanya. Kemudian syarah an-nusus adalah dia bagi kita ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi, ataupun mungkin dia bagi kata-kata hikmah. Okey, buat satu karangan berdasarkan nusus yang diberikan pun boleh juga. Okey. Kemudian ikmalul kisah, selalu dia ada soalan yang last, tajuk yang last kali. Zata yaumin, pada satu hari anda berjalan di tepi pantai, tiba-tiba anda terdengar lengkapkan cerita ini pun boleh keluar juga soalan begini. Jadi calon perlu pilih satu yang calon confident nak jawab. Jangan pilih tajuk yang suka tapi tak tahu apakah isi dia dan tak faham secara keseluruhan kehendak soalan tu. Sangat bahaya. Sebab apa kadang-kadang sekarang soalan ni dia ada 2-3 tau dalam satu soalan. Takalam an awamil inhilal akhlaqi syabab ma'atur ila jihah. Okey, lada al-fard wal mujtama' wal watan. Ceritakan punca, langkah pula. Okey, daripada sudut diri sendiri, keluarga, masyarakat dan sebagainya. Jadi calon perlu faham semua sekali. Okey, jangan sampai calon tidak menjawab kehendak soalan. Kita takut ia akan jadi keluar daripada tajuk, dan kalau keluar tajuk dia dapat 3 markah saja daripada keseluruhan 30 markah. Okey, confirm tak dapat A dah tu dah. Okey, jadi calon perlu berhati-hati memilih ataupun memahami tajuk yang diberikan. Okey, baik. Kaifa tujib anis soal al-khamis. Okey, ini tips dia. Okey, bagaimana kita nak menjawab soalan yang kelima ataupun insya' yang kedua ni. Pertama, faham mal murad bil mawdu' fahaman sahihan. Seperti saya cakap tadi, faham. Kena faham tajuk dia nak apa. Contoh kalau saya kata dia kata pasal takallam an athari zakah, kesan-kesan zakat minal halah al-iqtisadiyah, daripada sudut ekonomi. Ceritakan tentang kesan zakat daripada sudut ekonomi. Calon seronok jawab zakat, mendekatkan diri kepada Allah. Okey, calon jawab apa? Zakat ini dapat mengurangkan gejala sosial, contoh. Tetapi dia tidak menjawab kehendak soalan. Kehendak soalan daripada sudut ekonomi, kena cerita pasal meningkatkan pendapatan, meningkatkan ekonomi negara, merapatkan jurang antara orang kaya dan orang miskin dan sebagainya. Jadi sebab itu calon perlu faham dengan betul tajuk yang diberikan. Al-muqaddimah wan nuqat wal khatimah fil faqrat al-mukhtalifah. Setiap satu poin itu satu perenggan yang tersendiri. Khatimah satu muqaddimah satu perenggan.
Okey, poin 1 1 perenggan, poin kedua 1 perenggan dan bawah sekali khatimah adalah 1 perenggan. Okey, kemudian yang ketiga adalah kitabatus salas nuqat alal aqal. Maksud dia apa kat sini? Kena tulis 3 poin saja, sekurang-kurangnya bagi 3 poin. Kalau saya ajar pelajar saya minta 4 biar lebih. Dia minta 3, kita bagi 4. Okey, tetapi kalau 3 pun sebenarnya sudah memadai. Al-qudrah ala taulidil afkar ma tawsi'il jumal. Okey, calon mampu untuk bagi idea berserta dengan tawsi'il jumal. Maksudnya kita ni dah belajar maf'ul mutlak, kita dah belajar badal, kita dah belajar ataf, kita dah belajar sifat. Applykan dekat sini, masukkan dekat sini, okey, supaya karangan kita ni tak pendek, supaya karangan kita berkembang. Okey, kemudian ziyadah sihhati nusus kalau ada. Kalau kita hafal Al-Quran, kalau kita hafal hadis, kalau kita tahu pasal perumpamaan, boleh masukkan. Okey, dan dia orang kata bonus mark dekat situ. Tapi kalau kita nak masuk ayat Quran, jangan sampai salah pula ayat Quran yang kita masukkan. Okey, kemudian ziyadah alamatul khitab adalah penanda wacana. Okey, jadi calon-calon dah tahu dah apa penanda-penanda wacana. Kalau dekat dekat mukadimah tu boleh letak apa? La syakka wala raiba, la yukhalif ahad. Okey, boleh letak wa yudhaf ila zalik dan sebagainya, penanda wacana. Okey, kemudian al-bu'd anil akhta al-imla'iyah. Akhta imla'iyah ni adalah maksud kesalahan ejaan. Kita ni kawaid belum tentu lagi, tetapi kalau boleh bila kita menulis perkataan tu jangan sampai salah. Okey, dia ada titik 2, jangan sampai tak ada titik. Okey, jadi jangan sampai ada kesalahan ejaan kalau boleh. Dan last sekali adalah taqlil al-akhta an-nahwiyah. Maksud dia kita kena minimalkan kekurangan nahu. Okey, benda-benda basic fi'il fa'il maf'ul tu kalau boleh jangan salah. Nak kata perfect kemungkinan tidak, tetapi kita cuba minimalkan kesalahan nahu. Baik Ustaz. Jadi kita orang kata kena hati-hati dalam menjawab soalan berpandukan tips yang telah Ustaz berikan kepada kita. Ustaz, mungkin Ustaz ada nak beri sikit kata-kata nasihat ataupun rumusan dalam topik pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz? Okey, baik. Pertama sekali saya nak nasihat, nak ajak calon-calon semua, kita perbetulkan niat kita. Kita belajar bahasa Arab ni bukannya nombor satunya sebab kita nak dapat A. Okey, kita belajar bahasa Arab ni sebab kita nak faham, kita nak lakukan ibadah, kita nak faham Al-Quran, nak faham hadis, kita solat, kita faham, kita baca Al-Quran, kita faham. Itu nombor satu. Okey, dan kita usahakan. Dan apabila kita berusaha sebaik mungkin, benda-benda ni akan datang. Okey, dan kita orang kata automatically kita akan dah tahu dah nahu dia macam mana, saraf dia macam mana, dan akhirnya kita boleh menatijahkan A di dalam peperiksaan. Jadi masih ada masa lagi. Jadi pada calon yang ada masalah pada beberapa tajuk, tolong selesaikan segera. Baik, kita dah berada di akhir siaran. Murid-murid sekalian, perbanyakkan berzikir, banyak bangun malam. Kita minta dengan Allah mudahkan kita punya SPM nanti. Okey, kita berakhir di sini. Jumpa lagi. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.